Bertemu kembali dalam Niaga Awani. Apa yang kita belajar sejak 2 tahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19 sudah pasti adaptasi kepada digital dan juga teknologi. Seluruh negara ketika ini kita melihat kepada pelaksanaan dan juga pengumuman dasar-dasar berkaitan dengan digital dan teknologi yang ingin dilaksanakan, khususnya di negeri-negeri yang berdepan dengan kesukaran dari sudut infrastruktur untuk dibangunkan sektor dan juga segmen ini. Sudah pasti tumpuan di negeri seperti Sabah sebagai contoh untuk melihat bagaimanakah usaha dan juga strategi disusun untuk memantapkan lagi digitalisasi dan juga teknologi ini. Saya nak bincangkan pada jam ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Ramzah Dambul, Ketua Pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Pembangunan Teknologi dan Inovasi Sabah MAPTIS yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Doktor, pertama sekali kalau kita melihat 2 tahun sudah kita berdepan dengan pandemik dan juga perkara asas yang kita belajar adalah sudah pasti betapa pentingnya penghijrahan kepada digital dan juga teknologi khasnya untuk PMKS juga orang ramai juga kan. Bagaimana Sabah ini mewujudkan seperti MAPTIS ini untuk mempercepatkan lagi adaptasi teknologi dan juga inovasi di Sabah, dan juga malah kalau kita melihat Sabah juga mengambil inspirasi Korea Selatan untuk mengorak langkah dalam adaptasi ini. Kongsikan dengan kami mungkin apakah perancangan dan juga strategi yang ingin dilaksanakan. Okey, terima kasih Aswawani kerana menjemput. Ya, betul. Dalam pandemik yang telah melanda kita 2 tahun ini, telah pun menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak boleh melakukan banyak lagi perkara-perkara normal secara fizikal. So, untuk kita meneruskan supaya aktiviti kita sama ada dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang sosial, dalam hal-hal yang berkaitan dengan sosial, maka kita perlu dibantu oleh teknologi, khususnya digital. Kita semua telah pun melihat itu. Dan kalau saya boleh berkongsi sikit lah, Sabah pun sama juga seperti tempat-tempat lain di Malaysia. Kita juga berdepan dengan tekanan ini. Sama ada kita menggerakkan kita punya sektor ekonomi ataupun menggerakkan sektor sosial, misalnya pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Jadi saya fikir ini adalah cabaran yang samalah untuk di mana-mana pun dalam konteks Malaysia khususnya. Sebab sebelum pandemik, walaupun kita telah lama ada mempunyai dasar dan juga inisiatif pendigitalan secara nasional, tetapi adoption dia ataupun penerimaan tu adalah agak rendah. Saya boleh bagi contohlah sendiri, saya di universiti. Sebenarnya dasar untuk kita membuat pembelajaran secara online, menggunakan teknik kombinasi secara fizikal dan juga secara maya, dia telah lama, telah bertahun-tahun dahulu. Tetapi adoption dia itu adalah rendah sebab ramai orang dia kata kenapa perlu online sedangkan fizikal kita ada dan kita lebih biasa dengan fizikal. Tetapi bila berlaku pandemik itu, maka kita baru tahu bahawa sebenarnya kita tidak ada pilihan lagi. Kita terpaksa buat itu melalui teknologi digital kan. Jadi pada masa itu adoption dia itu adalah meningkat sikit. Cuma isunya disebabkan benda itu adalah baru kita normalkan dalam kehidupan kita, maka ekosistem dari segi pengurusan, dari segi infrastruktur is not there. Jadi itu adalah merupakan cabaran yang pertama, dan saya boleh katakan bahawa negeri Sabah berusaha ke arah itu, dan saya fikir mempunyai langkah-langkah yang saya fikir proaktif lah. Sebagai contohnya, di dalam perancangan Sabah Maju Jaya sendiri, Sabah Maju Jaya ini adalah pelan pembangunan hala tuju negeri yang terbaru, dilancarkan pada tahun lepas. Di dalam itu juga digariskan dengan sangat penting bahawa pendigitalan adalah merupakan salah satu inisiatif yang paling penting untuk enable atau membolehdayakan hal-hal yang lain. Dan selain daripada berfokus kepada pembangunan infrastruktur yang akhirnya akan membawa kepada proses penggunaan teknologi digital itu dengan lebih baik, maka dia juga dibina ekosistem. Apa maksud saya dengan ekosistem ni adalah tentang entiti-entiti yang membangunkan dan menggunakan dan juga menggalakkan teknologi ini. Jadi entiti itu dibangunkan, lepas tu konektiviti antara entiti ini juga telah pun diwujudkan supaya ada sinergi dan dia tidak bergerak secara silo. Dan penubuhan Majlis Pembangunan Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah adalah merupakan salah satu inisiatif ke arah itu, di mana kita ingin gabungkan semua players, teknologi, kemudian saintis, kemudian birokrat daripada kepimpinan, kemudian akar undi, supaya dia ada satu payung, dan ini adalah platform dia lah.
Ya. Di mana kita semua dapat integrasikan idea dan kita brainstorm dan kita memilih apakah way forward yang terbaik. Okey, Prof, Doktor tadi ada sebutkan juga beberapa inisiatif antara yang kita tahu iaitu berkaitan dengan sandbox digital. Pertama yang akan di Sabah ini akan menjadi platform untuk belia menguji idea teknologi baharu ini. Mungkin apakah fokus kepada sandbox ini dan bagaimana untuk menarik minat golongan belia ini dan mungkin apakah realiti belia di Sabah ketika ini dalam aspek idea teknologi ini? Iya, saya boleh katakan bahawa Sabah ini, saya tahu Sabah ini terkenal dengan negeri yang penuh dengan budaya, kaya dengan penyanyi, seni kan. Land of creative people lah orang cakap ya. Tetapi kita mesti juga ingat bahawa teknologi digital ini sebenarnya pemacunya juga adalah creativity. So saya boleh katakan di sini bahawa kalau di kalangan anak-anak muda, kita ada ramai di Sabah ini yang sangat berminat dalam teknologi digital. Kita juga ada gerakan-gerakan tertentu, misalnya Kinabalu Coders yang venture kepada teknologi inilah. Cuma masalahnya ialah kita tahu bahawa banyak teknologi digital bila kita bangunkan, maka dia adalah sesuatu yang baru. Misal sebagai contohnya, macam mana kita mendigitalkan, otomatiskan proses drone sebagai contohnya. Ataupun proses membeli belah sebagai contohnya. Ya, betul kita tahu kita telah pun ada pelbagai platform yang begitu di peringkat kebangsaan ataupun antara bangsa. Cuma kadang-kadang kita perlu localizekan itu supaya dia sesuai dengan tempatan. Jadi bila ciptaan-ciptaan seperti ini telah pun diwujudkan ataupun telah dicipta oleh inovator-inovator inilah pembangun teknologi ini, maka kadang-kadang dia perlu ujian kan, dia perlu diuji sebab teknologi seperti ini dia bukannya kita buat-buat zoom seketul macam tu kita apply and it will go smoothly. No, we need to test that. Ya. Kan? Jadi masalah kita di sini ialah ground untuk testing itu tidak ada kan. Jadi pentingnya kita ada sandbox ini. Sebab bila kita ada sandbox, kita tahu sandbox tu maksudnya dalam bahasa mudah sandbox itu adalah macam kita kata adalah kotak pasir. Masa kita kecil-kecil dulu kan, kalau ibu bapa kita mahu kita bermain masak-masak ataupun apa-apa kan. Tapi sebab kita ni masih kecil, maka dia akan letakkan di satu tempat yang dia bawa pergi ke pantai. Sebab di pantai itu kalau jatuh pun pasir kan, jadi dia lebih lembut. So basically that is the spirit of sandbox. Di mana kita wujudkan satu ekosistem yang mana dia adalah tertutup, tidak pergi kepada real di luar itu sebab dia adalah volatile dan mungkin akan menimbulkan macam-macam. So teknologi itu baru. So you operate it within this sandbox. So bila dia sudah matang dan dia telah pun okay, and then we can bring it to the real, on the real ground lah. Okay. So saya rasa dia akan membantu daripada segi itu sebab bila sudah ada tempat macam tu, lagilah semangat orang untuk menciptakan sebab sekarang ni we have a testing ground. Ya. Okey, Dr. Ramzah, terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini bersama dengan kami. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti kita akan jemput lagi untuk kita bincangkan lebih lanjut kerana ini memerlukan masa yang panjang sebenarnya. Banyak perkara yang boleh kita rungkai dan juga bincangkan. Terima kasih Profesor Maida Dr. Ramzah Dambul, Ketua Pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Pembangunan Teknologi dan Inovasi Sabah ataupun MAPTIS. Kita akan berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini.